Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Karya Elias Zakaria. Nombor metrik saya I17202206. Okey, pada hari ini saya ingin membentang satu tugasan yang berkaitan dengan subjek MGT 6013, iaitu subjek Principal Management. Okey, pada kelas yang lepas, Sir Tajul Azli bin Sahadan telah memberi satu soalan, iaitu kenapa perancangan amat kritikal sehingga di dalam organisasi menjadi fungsi utama kumpulan pengurusan. Okey, baik. Bagi menjawab soalan ini, saya membentangkan satu tugasan yang bertajuk kepentingan perancangan dalam organisasi. Okey, baik. Kita teruskan kepada slide yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita melihat maksud rancang itu sendiri. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perancangan bermaksud mengatur sesuatu lebih dahulu, merencanakan, membuat anggaran atau menganggarkan. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa maksud rancang itu sendiri, dia merancang terlebih dahulu. Okey, sebelum kita buat satu perkara, kita merancang dulu, kita merencanakan dulu sebelum kita melakukan satu perkara. Agar apa? Agar perkara yang ingin kita lakukan itu lebih lancar untuk kita mencapai matlamat yang kita nak buat itulah. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi slide yang seterusnya kepada definisi. Okey, definisi perancangan. Perancangan adalah proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Okey. Perancangan ni sendiri, tugas perancangan ni mesti dah dilakukan oleh pengurus itu sendiri. Jadi pengurus inilah dia akan menentukan hala tuju sesuatu organisasi tersebut, dan matlamat organisasi tersebut pengurus jugalah yang akan menentukan. Dia tidak bolehlah beri tugas tersebut kepada orang lain, contoh kepada orang-orang bawahan, sebab masing-masing dalam carta organisasi masing-masing ada tugas masing-masing. Okey, jadi tugas perancangan ni adalah tugas pengurus untuk menentukan matlamat organisasi. Okey, dalam perancangan ni lah dia akan melibatkan aktiviti menganalisis persekitaran untuk mengenal pasti SWOT. Okey, apa itu SWOT? Iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi. Okey, jadi dengan adanya perancangan ni, kita akan menganalisis apa itu kekuatan kita, apa itu kelemahan kita, untuk kita nak hadapi. Okey, baik. Okey, jenis-jenis perancangan. Jenis-jenis perancangan ada 3. Okey, yang pertama ialah perancangan jangka panjang. Okey, nama pun perancangan jangka panjang. Okey, jadi tempoh masa dia adalah lebih kurang dalam 3 tahun ke atas. Okey, maksudnya mungkin boleh jadi dalam 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau mungkin 10 atau mungkin lebih lagi. Okey, perancangan jangka panjang ni dia diuruskan oleh pengurus atasan. Jadi pengurus atasan ni dia akan menguruskan perancangan jangka panjang ni untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, perancangan ini dia untuk melibatkan proses pembuatan keputusan berkaitan dengan matlamat dalam masa yang panjang lah. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan jenis-jenis perancangan yang kedua. Okey, yang kedua adalah perancangan jangka sederhana, iaitu lebih dikenali sebagai taktikal. Okey, perancangan jangka panjang sederhana ini dia diuruskan oleh pengurus pertengahan. Okey, jadi perancangannya lebih kurang dalam masa tempoh lebih kurang dalam 1 tahun hingga 3 tahun saja. Jadi dia dinamakan sebagai perancangan jangka sederhana. Okey, jadi apakah
fungsi dia adalah untuk macam perancangan pemasaran, perancangan kewangan, perancangan sumber manusia dan lain-lain lagi lah. Okey, baik. Seterusnya, jenis yang ketiga adalah perancangan jangka pendek. Okey, jadi untuk perancangan jangka pendek ni, dia diuruskan oleh pengurus bawahan. Dia diuruskan dalam tempoh masa lebih kurang dalam 1 tahun ke bawah. Okey, jadi apakah tugas perancangan jangka pendek ni? Tugas dia adalah macam berkaitan dengan tugas pengeluaran, iaitu dia melibatkan kerja-kerja harian, kerja-kerja mingguan dan bulanan. Jadi disebabkan jangka masanya pendek, jadi kerja-kerjanya tu hanyalah berulang-ulang. Dia ulang-ulang saja kerja dia. Okey. Itu adalah jenis-jenis perancangan. Itu ada 3, perancangan jangka panjang, perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka pendek. Teruskan lagi dengan slide yang seterusnya. Okey, kepentingan perancangan. Okey, kenapa kepentingan perancangan ni penting? Okey, kepentingan perancangan yang pertama, iaitu adalah menyediakan hala tuju dan menentukan matlamat dan fokus sesebuah organisasi. Okey, kerana apa? Okey, sebentar tadi di slide yang sebelum ni saya ada menyentuh di dalam perancangan adanya kita kena menganalisis SWOT. Okey, iaitu kita kena analisis kekuatan kita, kelemahan kita, pilihan kita dan ancaman kita. Okey, jadi di dalam perancangan ini kita kena menganalisis SWOT ni untuk kita nak menghadapi dan menghadapi sekiranya ada masalah dan untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, jadi itulah kepentingan perancangan. Okey, yang kedua adalah untuk ukuran prestasi dan pencapaian. Okey. Di dalam perancangan ni kita ada matlamat dan objektif, kan? Okey, di dalam perancangan tu ada matlamat dan objektif. Jadi matlamat dan objektif kita adalah untuk kita mencapai target kita. Jadi sebagai contoh, saya katakan jika dalam perniagaan kita target dalam 1 tahun tu kita nak 500,000 unit terjual. Jadi dengan ada perancangan dan kita ada matlamat objektif, kita dapat mencapai target itu. Okey, jadi ukuran prestasi ini juga adalah perancangan membolehkan penetapan tanda aras yang hendak dicapai oleh organisasi. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tindakan perbaikan. Okey, sebentar tadi kita ada menyentuh tentang ukuran prestasi pencapaian. Okey, bila kita mencapai target yang kita nak, sebenarnya kepentingan perancangan juga adalah untuk tindakan perbaikan. Okey, sebagai contoh saya katakan dalam setahun kita nak target jualan kita adalah 500 unit. Jadi target kita sudah dapat, jadi kita tidak boleh berada di dalam takut yang sama. Jadi kita mestilah membuat satu tindakan perbaikan. Jadi inilah kepentingan perancangan, kita membuat satu perbaikan. Contoh kita menambahbaikan kualiti barang, produk. Kita menambahkan dari segi produk itu sendiri, kita menambahbaikan menjadi lebih menarik. Jadi itulah menjadi barang itu lebih baik dan agar kita dapat mencapai target lebih daripada pencapaian yang kita rancang. Okey, jadi inilah kepentingan yang ketiga. Okey, seterusnya ialah yang keempat adalah panduan untuk membuat keputusan. Okey, dalam rancangan adanya garis panduan tentang apa matlamat dan bagaimana kita nak mencapainya, dan garis panduan ini akan menjadi panduan untuk kita membuat keputusan, khususnya berkaitan dengan peragihan sumber sebuah organisasi. Okey, seterusnya yang kelima ialah sebagai alat kawalan. Okey, sebagai alat kawalan ni adalah untuk jika
jika adanya penyelewengan, adanya ketirisan, korupsi, jadi kita dapat mengatasi, kita dapat menyelesaikan. Kerana apa? Sebab kita ada perancangan, kita dah rancang, kita dah kaji apa itu kelemahan kita, apa ancaman yang kita akan hadapi. Jadi jika berlakunya penyelewengan ni, ini adalah alat kualat untuk kita, kita atasi. Jadi tindakan pembetulan juga dapat dilakukan dari semasa ke semasa. Okey, baik. Seterusnya adalah analogi perancangan. Okey, analogi perancangan ini saya hanya sekadar meletakkan gambaran sahaja. Okey, gambaran ini adalah kerana di dalam formasi bola sepak dia berkait rapat dengan perancangan. Jadi saya kaitkan dengan formasi ini agar lebih menarik dan lebih nampak lah. Okey. Di dalam satu pasukan formasi bola sepak, pemain yang ada dikehendaki untuk membawa sebiji bola naik ke atas tanpa dapat dihalang oleh musuh. Jadi begitu juga dalam organisasi, kita kena membawa matlamat kita tanpa ada ancaman. Jadi dalam permainan bola sepak ini, kita tidak hanya sekadar pemain bukan hanya sekadar boleh membawa bola itu dengan suka-suka. Dia mesti ada seorang ketua ataupun seorang jurulatih yang lead, yang membuat satu perancangan, yang membuat satu taktikal. Bagaimana bola itu hendak dibawa, bagaimana cara, bagaimana hantarannya. Jadi itu adalah perancangan. Jadi perancangan yang rapi membuatkan pasukan bola sepak mampu membawa bola itu tanpa ada halangan, dan seterusnya membawa bola naik ke atas dan menolak masuk ke dalam pintu gawang gol. Dan pintu gawang gol itu adalah umpama sebagai matlamat dan target yang kita nak dalam organisasi. Begitu jugalah dalam organisasi, perancangan yang rapi kita nak yang dibuat, kita boleh membawa satu matlamat organisasi sebenarnya dapat dicapai dengan mudah. Okey, itu adalah analogi perancangan lah yang saya gambarkan. Okey, maka itu sajalah pembentangan saya. Okey, jadi saya simpulkan kenapa perancangan amat kritikal sampai di dalam organisasi menjadi fungsi utama kumpulan pengurusan. Jadi saya simpulkan perancangan ini amatlah penting. Kerana apa? Kepentingan ini adalah dia menentukan hala tuju sebuah organisasi, dan dia juga menjadi ukuran prestasi dan menjadi panduan untuk kita membuat keputusan, dan dia juga menjadi alat kawalan untuk jika berlakunya ancaman dan apa-apa perkara yang tidak diingini lah. Okey, jadi saya simpulkan kepentingan ini amatlah penting di dalam organisasi untuk menjadi fungsi utama kumpulan pengurusan. Maka dengan itu tamatlah saya punya pembentangan. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan saya minta maaf jika ada kekurangan di dalam pembentangan ini. Dan saya akhiri pembentangan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.